Tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu juga, orang yang paling menyintai orang Pahang ialah orang Kedah. Orang paling sayang kepada orang Pahang adalah orang Kedah, terutama kaum ibu. Pasal tiap-tiap hari dia sebut Pahang. Pergi kedai Pahang, pergi beli lauk Pahang. Anak minta duit, minta kat Pahang. Semua Pahang. Itulah kasih sayang orang Kedah kepada orang Pahang. Tuan-tuan sekalian, Menteri Besar Pahang, sahabat kita Datuk Warusdi pun, isteri dia orang Kedah. Apa salahnya kalau saya ada isteri orang Pahang? Isteri saya di rumah dengar saja tahu, jangan percaya. Tuan-tuan sekalian, kalau saya tipu saya habaq. Hatu saya tipu saja. Tapi ada orang nipu tak habaq, tuan-tuan. Buka mulut dia bohong, buka mulut dia bohong. Orang kata dia bohong, dia tak mengaku. Tuan-tuan sekalian, apa yang sedang terjadi sekarang ini? Lala ni jadi apa? Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah negara kita yang panjang, kita ada ramai Perdana Menteri. Perdana Menteri sekarang ini Perdana Menteri yang ke-10. Sebelum beliau ada 9 orang, walaupun ada seorang yang jadi 2 kali. 3 menteri, Perdana Menteri dari negeri Pahang. Tuan-tuan sekalian, kebanyakan Perdana Menteri dari negara kita ini pernah berucap di Perhimpunan Agung PBB, dipanggil UNGA, United Nations General Assembly, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hari ini orang buat perbandingan antara ucapan PM9 dan ucapan PM10 di UNGA. Apa bezanya, tuan-tuan? Bezanya PM9 masa dia berucap orang ramai, masa PM10 berucap orang tak ada. Rupanya, tuan-tuan, orang luar negara pun tahu dah dia ni muhur kuat. Dia kata daripada kita dengar orang muhur, baik kita keluar pergi minum kopi. Maka mereka keluar ramai-ramai. Tinggal delegasi Malaysia aja duk melengung atas kerusi. Pasal apa? Tak ada orang ni. Tuan-tuan sekalian, sebagai rakyat Malaysia, saya turut berasa malu kerana Perdana Menteri saya ketika berucap di UNGA, orang tak mau dengar. Tuan-tuan sekalian, dia ada 2 ucapan waktu dalam perjalanan ke New York ini. Pertama ucapan di PBB, yang kedua ucapan khutbah Jumaat. Khutbah tu, tuan-tuan, mujuk rukun ya. Kalau tak rukun khutbah, orang pun tak ada di masjid. Pasal apa orang tak mau dengar? Pasal apa orang tak mau dengar ucapan PM kita? Hampa tahu dah. Tuan-tuan sekalian, ucapan beliau tentang gagasan beliau tentang Malaysia Madani, rupa-rupanya di peringkat antarabangsa, di cerdik pandai yang hadir ke perhimpunan PBB, bagi mereka ungkapan Madani yang sedang digagaskan oleh PM10 di Malaysia ni tak ada isi, tak ada apa, tinggal pembalut je, isi kosong. Kita di Malaysia ni kita kata ada isi, pembalut pun ada. Isi Madani apa? Pertama, beras tempatan tak ada. Malaysia Madani, beras tempatan hilang di pasaran, tinggal beras import daripada RM24 jadi RM52, RM48. Jadi mahal beras kita. Itulah dalam pembalut Malaysia Madani. Nombor 1. Hampa faham ke tak ni?
Takkan nak panggil Howard Lee mengajak kot. Negeri pembangkang dalam Malaysia Madani yang cakap lebih sikit dia tak layan, jumpa pun dia tak mau. Tuan-tuan sekalian, seluruh dunia marah Nur Ibrahim tak mau jumpa saya. Pasal itu dia cakap di PB, orang lari keluar. Oh, hampa ingat aku koman? Sebelum depa tu PBB saya telefon depa dulu. Hang esok ni PM aku cakap hang keluar. Pasal aku nak jumpa dia tak mau. Oi polis rakan elok aku melawak aja. Sekali hampa tangkap aku 3 pagi pula. Oi saya tulis surat 3 kali lah jumpa oi. Tuan-tuan sekalian, kita ni dalam federalisme. Ada persekutuan, ada negeri-negeri, termasuk salah satu negeri itu negeri Pahang. Termasuk negeri Kedah. Kuasa yang ada di persekutuan ini asal-asalnya tak wujud. Tak ada persekutuan, tak ada. Bila dipersetujui menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48, ditandatangani perjanjian yang telah dipersetujui menubuhkan sebuah persekutuan dan negeri-negeri melucutkan kuasa letak kepada persekutuan. Tu jadi Malaysia. Nak abang bagi. Capai kemerdekaan 57, sign satu agreement lagi tahun 63 mewujudkan Malaysia. Dikurangkan lagi kuasa negeri, dibesarkan kuasa persekutuan. Saya nak abang, Perdana Menteri Malaysia sebenarnya tak ada. Hanya ada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Persekutuan, termasuk Tan Sri Anwar Musa ni. Jadi menteri di peringkat persekutuan selepas negeri-negeri yang membentuk Malaysia sign satu perjanjian tahun 63 membentuk Persekutuan Malaysia. Kena hormat kuasa negeri yang diberikan kepada persekutuan. Bila kita ada hal nak jumpa persekutuan, 3 kali tulis surat, tak mau jumpa. Hormat kata hormat. Tu aku tak kata kepala bapak pasal apa. Kena sedar perkara ini. Bukan main-main. Persekutuan bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan jadi persekutuan kemudian pecah jadi negeri-negeri. Bukan. Negeri-negeri ada dulu, kemudian baru ada persekutuan. Nak abang bagi. Mengaji sikit, lebih sikit ni. Belajar hormat orang sama. Saya tak ada cakap benda ni dulu, tak ada. Sebelum PMX berbohong tentang negeri Kedah dalam parlimen tengah hari. Kalau tengah tidur boleh gagari, boleh kata mengigau. Dah tengah hari. Berbohong tentang Kedah. Projek-projek Kedah dia cakap tipu. Pasal tu saya kata buka mulut bohong, buka mulut bohong. Lepas tu kena tangkap 3 pagi pada muka. Muka ada apa? Bukan ada punca apa? Dia kata cakap kasar. Apa? Sombong. Angkuh. Woi, sebelum ni saya tak macam ni tahu. Pasal hang bohong pasal negeri aku. Hang bohong tentang Kedah. Kedah ni satu negeri dalam Persekutuan Malaysia. Bila hang cakap tak betul tentang negeri aku, tanggungjawab Menteri Besar untuk memperbetulkan kesilapan Perdana Menteri. Bila saya buat kerja saya, dia marah. Oh, mana boleh kutu. Malah ini Datuk Guru tu Dan, saya tak carut dah. Kalau tak Datuk Guru mampu dia bah. Apa lagi ada dalam Malaysia Madani yang memalukan Malaysia? Sehingga masyarakat terbangsa tak mau dengar ucapan Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau Madani ni hebat, tentu hak duduk di kantin lari masuk. Kan? Tentu hak keluar melewat, jumpa mertua ke apa, lari masuk dewan nak dengar PMX kata apa. Betul tak? Dak hak duduk dalam lari keluar lari pasal apa? Pi New York ramai-ramai. Ramai pi New York. Bawa habis tiap-tiap. Keluar gambar main golf di New York.
Malaysia Madani salah satu ciri-cirinya ialah PBB, mesyuarat PBB bawa kayu gau. Memalukan tuan-tuan. Dia kata rakyat tengah susah, beras tengah mahal, kos hidup tengah naik, setiap usaha menteri pi rombongan dengan PM Peminggof. Hampa sedap dah Hampa tak sedap hampa nak pangkah BN juga. Lama jangan buat pelangai ya. Dalam konsep prinsip Malaysia Madani yang digagaskan oleh PMX ini, pesalah yang telah didakwa ada kes prima facie, sekata saksi dipanggil ke mahkamah, hakim mendapati ada kes dan dia dipanggil untuk membela diri. Dalam konsep Malaysia Madani, orang macam tu boleh dilepaskan tapi tak bebaskan. Tahu lagi? Sini sangat mengecewakan tuan-tuan. Menimbulkan keraguan yang besar dalam sistem kehakiman. Walaupun bukan mahkamah yang buat keputusan tu, dibuat oleh AG Chamber. Dia kata peguam negara buat. Peguam negara pencem 6 hari bulan, 5 hari bulan peguam negara buat keputusan tu, padahal dia sedang bercuti. Semua ini meragukan. Dia melaungkan kerajaan bebas rasuah, anti rasuah. Kira nak cekuk orang dia. Tengok-tengok belah kanan dia lepas. Orang tak kata AG, orang kata PM. Betul tak? Semua orang kata PM. Jadi dia kena buktikan bukan dia. Baru ni cakap di parlimen nak marah orang. Itu kepercayaan orang ramai. Hang ada tangan ni. Hang ada ni. Tak kira tangkap pula lah. Kepercayaan orang ramai ada campur tangan gaib dalam kes DNA. Saya tak tahu nak sebut. DNA saya tahu. DNA tahu. Orang test macam mana? Antaranya usung tilam pergi mahkamah. Cek DNA. Kutip bulu di bilik ayak. Kita tahu tu kan, kita baca surat bahak. Dulu-dulu ada. Antara cara nak cek DNA. Tapi DNA ni aku tak tahu buat ke mana. Dilepas, tidak dibebas. Pada pandangan saya, itu pun sejenis pembebasan daripada kes mahkamah. Kalau salah tak tahulah. Tuan-tuan sekalian, 25 tahun menjerit untuk menjadi Perdana Menteri. Kononnya dia boleh jadi Perdana Menteri yang baik sekali. Paling hebat dalam sejarah Malaysia memiliki seorang Perdana Menteri. 25 tahun dia janji dengan kita. Bahawa ni dia marah pasal orang duk beli dia minyak tak turun-turun. Dia kata dia berucap tahun 2008. Dia bohong. Dia berucap lah kali tahun lepas. Di konvensyen PKR. Dia kata pasal apa minyak tak turun walaupun jadi kerajaan 22 bulan. Dia kata sebab dia tak jadi Perdana Menteri. Betul tak? Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri dia boleh buat turun. Dia kata tu 2008. Oi, ingat orang buta ha? Tahun lepas konvensyen PKR. Masa tu Pudin pakai tu. Pakai baru. Hak buat pada Mengkuang tu. Saya dah ingat lagi. Setiausaha Agung PKR. Di konvensyen PKR dia pakai tu. Hak orang asli buat tu. Hari itulah Anwar bercakap. Dia kata pasal dia tak jadi PM. Kalau dia jadi PM minyak turun. Saya ulang. Mohong tuan-tuan. Dia tak mengaku. Selang 2 minit dia boleh spin kata dia tak kata. Tambahlah selang setahun. Tuan-tuan kena ingat. Dia ni ada tendensi. Boleh spin ucapan dia tak mengaku dalam tempoh 2 minit. Tambahlah 25 tahun. Tuan-tuan sekalian, itu yang sedang terjadi dalam negara kita hari ini. Sebelum unggah
sebelum persidangan PBB ni, apa yang terjadi? Jadi apa di Malaysia ni? Banyak peristiwa, kita pun tak larat nak cakap lah. Semuanya bertentangan dengan ucapan dia dalam tempoh 25 tahun tu. Hak paling berkuasa dalam kerajaan PMX ni adalah DAP. DAP buat apa pun tak ada salah. Banyaklah kejadian-kejadian kita tengok pemimpin DAP. Ada kes tenaga kerja asing di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dipegang oleh DAP. Ada dakwaan rasuah 90 juta. Sengap sunyi sepi. Betul tak? Kes Terowong, kes Kampung Mangih, semua senyap sunyi sepi. Yang paling untung, Kedah ditahan daripada buat projek KSP, Pulau Pinang diumumkan untuk diperbesarkan lapangan terbang. Yang paling untung di AP, tuan-tuan. Jadi dalam perangai ni, dalam PRK perangai pula. Saya ceramah semalam. Sahabat Cina kampung saya. Sahabat tak nak pergi pelangai, dia kata, you pergi sana baik-baik jangan buat pelangai Perangai itu buat hal lah. Saya tak buat hal, saya kata saya nak pergi pilihan raya kecil. Jadi dalam pilihan raya kecil pelangai ni, tuan-tuan boleh hantar satu isyarat penting untuk kerajaan PSBN ni. Kami rakyat Malaysia, kami rakyat negeri Pahang, kami rakyat dalam Dun Pelangai, nak bagi satu mesej bahawa semua yang sedang kamu lakukan, baik oleh PMX, baik oleh Timbalan Perdana Menteri DNAA, oleh semua pihak dalam kerajaan, oleh DAP, kami semua tak boleh terima. Dah hampa kena berhenti. Boleh tak, tuan-tuan? Boleh dah hantar isyarat tu? Sanggup tak tak undi PN? Sikitnya jawab. Sekali ni jangan undi PN. Kerana undi PN pada kali ini akan menguntungkan DAP sekali lagi. Jaya ke tak ni? Kita ada 17 kerusi PN di negeri Pahang. BN ada 17. Kalau pakat ni kita ada kerajaan Melayu yang kuat di Pahang. Tapi dia pergi cari PS, cari DAP, cari PKR, tubuh kerajaan negeri Pahang ni. Hampa nak biar ni? Nak biar lagi kah? Takut nak jawab. Kertas undi tu bukan orang nak piceng. Hampa pangkah sengat-sengat, lipat rapat-rapat, boh lantung, habis. Bagi kalah. Kerana yang bertanding walaupun dacing lambangnya, tetapi untungnya DAP, untungnya PH. Tu je nak habaq. Nak ceramah teruk-teruk tak boleh. Tok Guru dah. Saya pun kena tengok nota, tuan-tuan. Saya Tok Guru tak boh. Tuan-tuan sekalian, seperti yang dicerahkan oleh Tan Sri Anwar Musa tadi, betapa UMNO sekarang telah dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pribadi Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia pun pesan banyak kali kat kawan-kawan dia, habaq kat Lucy tu jangan kata kat kutuk kan. Dan saya tak pernah kata apa kat dia. Tapi dia merapu sangat. Saya sayang kat UMNO, tuan-tuan sekalian, sayang-sayang kat UMNO. Saya nak bagi mereka sedar. Di Kedah lah ni, tuan-tuan, kerusi UMNO satu tak ada. Hei, sungguh ni. Dalam pilihan raya parlimen, 15 kerusi parlimen, PKR, PS menang 1, PN menang 14, UMNO kosong. Nak abang bagi kat orang Pahang, walaupun kami mencintai Pahang. Dalam pilihan raya DUN baru-baru ni, 36 DUN
UMNO tanding 15 kerusi dalam blok PHBN. Tuan-tuan sekalian, 15 UMNO kalah semua. Satu pun tak ada. Sebelum ni ada 2. Sebelum ni boleh buat batu nisan. Kali ni tanpa kubur, tuan-tuan. Batu nisan pun tak boleh pecah. PS menang 3. Saya ramal berdasarkan angka-angka, PN akan menang 33 kerusi. PS akan menang 3. Betul terpacak, tuan-tuan. UMNO kosong. Bukan kami tak sayang. Bukan kami tak kesian. Tapi rakyat Kedah nak bagi pemimpin-pemimpin UMNO sedang bahawa kamu telah meninggalkan perjuangan asal UMNO bila kamu bercom mulut dengan PH. Com mulut tu bukan carut tu, bro. Tanda kasih sayang. Saya takut ni, apa tahu ah. Tu bisa Tok Guru. Tara besarnya keilmuan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ni, ada pemuda UMNO hak tak balik lagi. Dia kata pijak tik cicak batai yak sembayang. Oi. Tak boleh, tak boleh. Kalau hang stand terjun dalam lautan tik cicak pun tak batai yak sembayang. Hampa nak duk dengan orang tak kerti tahu tu. Hampa nak duk ke? Orang pelangai ni orang ada ilmu, orang hebat. Tapi pemimpin-pemimpin UMNO peringkat pemuda jijak tik cicak batai yak sembayang. Tu dia. Tu pun nak lawan dengan Tok Guru. Tuan-tuan tak saya apa saya tak lawan. Ceramah ni duk ketak ni. Apa yang terjadi sekarang, terjadi sebelum pada ini. Banyaklah peristiwa-peristiwa kita dah ulang. Begitu teruk keadaan masyarakat. Janjinya tidak ada satu pun yang ditepati. Semua nyanyian-nyanyian hoi-hoi semuanya telah sunyi sepi. Dia yang nyanyi, saya tak tahu nyanyi lagu tu. Dia nyanyi. Macam-macam lah. Semuanya ditinggalkan begitu saja. Tuan-tuan sekalian, mari kita pakat berdoa sungguh-sungguh supaya negara kita ini diselamatkan daripada orang-orang yang macam ini. Pasal negara kita ni nak bergerak ke depan. Nak bergerak ke depan bukan nak kemat esok lusa, dah lambat lagi kemat. Kita nak wariskan tanah kita ini, tanah Felda, tanah rancangan ni, negeri ini, negara ini kepada anak dan cucu kita pada masa depan. Kita nak wariskan sebuah negeri dan negara yang stabil, yang dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang faham tanggungjawab sebagai pemimpin, bukan saja untuk kepentingan diri, bukan saja untuk menyelamatkan diri daripada dimasukkan ke penjara, tetapi waris sebuah negara kepada generasi yang akan menghadapi persaingan di peringkat antara bangsa yang begitu mencemaskan kita. Sekarang ini bukan saja peperangan dalam bentuk fizikal. Anak cucu kita pada masa akan datang akan menghadapi serangan pemikiran. Ini yang sedang dibentuk oleh Tuan Guru ni. Kena penuh kesedaran generasi kita ni. Generasi anak cucu kita penuh kesedaran apa yang akan datang pada masa depan berdasarkan petunjuk-petunjuk pada waktu ini. Pemimpin kita tu pun kita kena tengok petunjuk yang dia buat pada masa ini akan menunjukkan apa tindakan dia pada masa depan. Pasal Ustaz Hawud Lee piduk tafsir ayat surah An-Nisa. Semalam saya sebut Al-Ma'idah. Hak tu tentang Ahok. Surah Al-Ma'idah 51-52 tentang kepimpinan. Hak Hawud Lee pun surah An-Nisa juga tentang ketaatan kepada ulil amri. Sama. Dua-dua ni tak ada kelayakan.
Satu di sana kena 2 tahun. Seorang di sini polis baru nak siasat. Saya ucap terima kasih kepada polis. Siasat betul-betul. Jangan sampai rakyat marah berhimpun di Kuala Lumpur berjuta-juta. Masa tu kami pula jadi salah. Kalau tak ambil tindakan pada masa ini, pada masa depan, orang-orang yang ada pemikiran macam ini akan buat lagi. Tanpa disiplin, tanpa ilmu, tanpa latihan, tanpa kemahiran, tafsir ikut dan. Saya kata malam ikut. Malam saya kata tak boleh. Saya pun tak berani. Tambah tak kuasa. Tak boleh. Pilangak bidang orang lain. Tambahlah agama orang lain. Betul tak saya ambil sebuah kitab Injil. Malam ni saya dah hurai kitab Injil tu. Betul tak betul? Tak patut dan tak boleh. Yang dia duk pergi hulai ayat Quran kita pasal apa? Mereka kata 3R tak boleh. Larang kita 3R. Yang mereka tak apa pula. Polis siasat pergi cepat. Nanti hampa kata dia tak ada salah apa pasal dia ada kemahiran. Mampu. Lepas pada ni panggil Lapek mana mengajak masjid kat belah pelangai ni. Lapek tu ada kemahiran. Dia boleh baca, dia faham. Rosak tuan-tuan generasi akan datang kalau dibiarkan keadaan ini berterusan. Pasal itu kita kata kesalahan yang dibuat oleh ahli parlimen DAP Ipoh Timur ni begitu besar dan sangat sensitif untuk masa depan negara kita. Betul atau tidak? Apa dengar tu boleh? Betul, orang pelanggan kata. Jangan diulang lagi. Kalau aku 3 pagi bertengkar, awak li duduk dari Amerika lu cik oi. Ikut PMX. Duk makan di restoran apa bro? Boleh pergi kata, tak ada salah apa. Dia berani buat pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal dia bertanding di Ipoh Timur. Di Parlimen Ipoh Timur. Tak kasut kayu pun kalau pakai lambang DAP dia menang. Pasal penyokong DAP dia tak kira apa. Yang penting DAP. Kita ni dak ni. Betul tak betul? Salah tak salah? Tuan-tuan sekalian, mari kita kuatkan kuasa politik orang Melayu Islam di negara ini. Boleh tak boleh? Mulakan dengan pelangai ni. Di negeri Pahang ni. Boleh ke tak? Pahang ni melahirkan ramai pahlawan-pahlawan Melayu. Betul tak? Saya tak payah hulai. Ramai tuan-tuan dah kenal. Semua pahlawan Melayu lahir di Pahang. Lahir di Terengganu. Lahir di Kedah. Jasa dia cukup banyak untuk kuasa politik Melayu Islam. Bukan ada pasal lain. Pasal Melayu Islam lah. Tok Gajah, Tok Bahman, Tok Jangut, Mak Kilau, Tengku Kudin, Raja Haji. Semua tu pasal itu. Tiba-tiba mai generasi kita ni, orang buat lebih kurang kat kita. Buat lebih kurang dengan agama kita. Tafsir tanpa disiplin tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Kita tak berasa apa. Tak boleh tuan-tuan dibiarkan keadaan ini berterusan. Politik ini mesti ada perubahan. 22 bulan pemerintahan itu sedang diulang. Sedang dibuat lagi. Dengan keadaan lebih parah tetapi lebih licik. Tuan-tuan kena sedar benda ini. Kalau kita sakit 22 bulan kerana kita nampak pada waktu ini kesakitan itu kita tak terasa pasal kita tak nampak. Tapi perbuatan, kejadian, tindakan yang dibuat oleh kerajaan PMX, PHBN lebih parah daripada itu. Kena sedar, kena faham, kena alert, kena peka dengan perubahan yang berlaku di persekitaran kita. Tuan-tuan sekalian, saya doakan orang pelangai punya kekuatan
untuk mengundi Perikatan Nasional dalam PRK ini tuan-tuan, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Yang mendengar di depan ini, yang mendengar melalui media sosial atas talian, ayo bersama-sama gelombang kebangkitan Melayu Islam yang diterjemahkan melalui sebuah wadah Perikatan Nasional yang sedang melanda negara ini untuk menyelamatkan generasi ini dan generasi masa depan negara kita sambut di seluruh pelangai undi Perikatan Nasional. Boleh? Perikatan, takbir. Sekian, ada salah silap, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.